السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini menyambung pengajian kita berkaitan dengan tafsir daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am pada ayat 112. Surah Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ini. Kita baca dahulu ayatnya, terjemahannya, kemudian kita ikut dengan huraian ataupun tadabbur kepada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiy aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawl yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. 112 surah Al-An'am. Kita tengok terjemahannya. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiy, dan kami jadikan bagi setiap nabi-nabi itu, bagi setiap likullin nabi, bagi setiap nabi-nabi itu aduwan, musuh. Setiap para nabi itu disediakan oleh Allah musuh yang menanti dan menunggu kehadiran mereka. Tidak ada nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah tanpa ada musuh yang menunggu ataupun musuh yang menanti kehadiran dia. Sebab itu kita melihat sirah para rasul tidak sunyi daripada ujian dan tentangan. Kita masih teringat kata-kata yang disebut oleh Waraqah bin Naufal ketika mana Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal yang merupakan ahli kitab. Apa kata dia? Setelah dia mendengar cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertemuan Nabi dengan Jibril, maka ketahuilah, maklumlah kepada Waraqah bahawa Muhammad telah dilantik menjadi rasul. Kemudian Jibril kata, Waraqah kata, setiap orang yang datang kepadanya namus, gelaran yang disebut sebagai Jibril tadi ini, mereka ini akan ditentang. Waraqah kata akan ditentang dan akan diusir keluar daripada tanah air mereka. Dan kita melihat perkara itu benar-benar berlaku kepada Nabi. Diusir dan dihalau keluar daripada Madinah. Sebab itu setiap orang yang menyambung, mewarisi, membawa, beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, baginya musuh.
baginya musuh. Kan? Ada musuh. Jadi orang yang membawa ajaran Rasul, meneruskan apa yang ditinggalkan oleh Rasul, akan ada orang yang menentang dan orang yang tak setuju dan tak suka. Kerana Allah menjadikan musuh untuk apa? Soalannya selalu kita bincangkan, boleh sahaja Rasulullah itu diutus dan tanpa bersusah payah, tanpa berpenat lelah, tanpa perlu melalui dugaan, ujian, tentangan dan sebagainya, baginda dengan mudah menyebarkan dakwah? Boleh sahaja, kerana Allah itu berkuasa. Kun fayakun. Dia hanya kata jadi, maka jadilah. Tetapi Allah menyusun perjalanan seorang Rasul itu perlu menempuh kesusahan, rintangan, tentangan dan sebagainya, cubaan, dugaan, untuk memberikan pahala yang besar. Sebab itu Nabi sebut asyaddul bala, orang yang paling kuat dan paling besar ujian adalah al-anbiya. Siapa dia? Di ranking yang pertama, pada kedudukan yang pertama, dari segi paling teruk diuji adalah para nabi. Para nabi. Kan? Baru ni, sehari dua ni, sahabat-sahabat saya yang lantang menulis, menjelaskan tentang apa ni, kesesatan, teguran tentang hadis palsu ni di apa, di godam Facebook. Mereka menulis, ramai orang membaca, tersebar tulisan-tulisan tu tentang hadis palsu, cerita-cerita mengarut, kan, benda-benda yang tak betul dari sudut fakta. Orang marah, orang tak suka, orang tak boleh cari makan, kan. Dulu duk boleh buat kenduri, duk boleh ambil duit orang, duk boleh tipu orang, duk boleh makan harta orang. Kemudian bila mari pendakwah-pendakwah ini membetulkan balik amalan masyarakat, membetulkan kefahaman masyarakat, mereka tak ada ruang nak cari makan, tak ada ruang nak buat duit dengan agama ni, mereka rasa tergugat. Mereka rasa terancam. Periuk-periuk nasib mereka, pintu-pintu rezeki mereka ditutup. Ini yang mereka marah sangat tu. Nak jual apa, kasut pun tak boleh, nak jual kepiah pun tak boleh, nak jual kismis pun tak boleh, nak jual kayu koka pun tak boleh. Semua tak betul, kan? Jadi ini sebenarnya masalah dia. Masalah dia berhubung dengan cari makan, ya. Pasal itu kita tak ada kepentingan apa atas agama ni, kita tak jual apa. Tapi orang yang bila dia gunakan agama ni untuk dia cari duit dan cari makan, dia akan susah hati, ya. Bila munculnya kelompok-kelompok yang tegas yang ni, dan biasalah tuan-tuan, apabila kita mari dengan membawa kebenaran, orang akan tentang. Ini ayat yang jelas kepada kita. Sebab itu kalau kita nak disukai oleh orang ramai, nak digemari oleh orang ramai, nak ramai peminat, kita menyanyi. Kita jadi penyanyi, singer. Kita jangan jadi preacher, penceramah, pendakwah. Kita tak boleh jadi pendakwah. Pendakwah ni dia membetulkan kesilapan orang, dia menjelaskan kebatilan, dia menegakkan al-haq. Dan perkara itu sedikit sebanyak akan kena pada diri kita, akan kena pada keluarga kita. Dan manusia memang fitrah, dia tak suka benda yang kena dengan diri dia. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi apa, majlis orang menyanyi, kita seronok. Dia sebut cinta, bahagia. Berceramah, dia sesuatu yang pahit. Dan Nabi pun sebut kebenaran ni pahit. Jadi bila tuan-tuan dengar ceramah, tuan-tuan rasa ditegur, rasa diketuk, rasa ada satu benda untuk memperbetulkan diri. Itulah perkara yang betul. Itulah sebenarnya ilmu. Sebab
Nabi kata, qulil haqq, katakanlah kebenaran, walau kana murra, kerana kebenaran itu sesuatu yang pahit, yang orang tak suka dengar. Sebab itu Nabi, daripada orang suka dia, daripada orang sayang dia, daripada orang percaya dia, sehingga orang halau dia, dan dia pun tak sangka orang nak halau. Jadi duri dan ranjau dalam perjalanan dakwah ini adalah benda yang biasa. Kalau orang maki ke, orang kata ke, taklah memberi kesan pun. Allah sebut apa? Yujahiduna fi sabilillah. Quran sebut yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka itu akan terus berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak akan takut dan terkesan, tension, rasa apa? Susah hati dengan apa? Laumata laim, dengan cacian dan makian. Biasalah orang nak komen ke, nak kata ke, nak kritik ke, kan? Ini cabaran orang yang membawa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Depa godam Facebook, kita buka balik, bukan kena bayar. Free kan. Kau kena bayar susah hati juga kita kan. Buka. Buat lain kan. Yang pentingnya kita tidak berputus asa. Dan orang yang membawa kerja Nabi ni, dia tidak boleh ada apa? Mudah kecewa, mudah putus asa, mudah terasa, dan mudah apa sedih lah. Pasal kita nak masuk syurga kan. Syurga ni kena melalui ujian. Ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka dia akan masuk syurga walhal Allah belum memberikan ujian kepada dia? Allah kata, adakah dia sangka dia akan masuk syurga padahal dia belum diuji? Artinya apa? Orang yang masuk ke dalam syurga adalah orang yang hanya berjaya melepasi ujian. Ujian. Jadi tuan-tuan semua kena bersedialah dengan ujian. Saya tidaklah seberat ujian yang diterima oleh pengarah jabatan agama kan, yang ditetak di mukanya kan, ditetak di muka. Saya pun sayanglah muka saya ni kan, orang main tetak tak tahu malam. Tidaklah juga sebesar ujian yang ditanggung oleh sahibus samahah, mufti, dibakar keretanya kan, orang bakar kereta dia. Dan pada perancangan awal orang nak simbah asid, orang nak simbah asid ke muka dia. Tuan-tuan bayangkan, simbah asid pergi ke muka dia, mungkin boleh rosak muka kan. Bahaya tu, boleh mengakibatkan terbunuh dan sebagainya. Bakar kereta dia, kalau terbakar dengan rumah dan sebagainya. Tetapi sejak kita menjadi pendakwah dan penceramah ini, rumah kita tak pernahlah dilontar dengan minyak api ke, tetapi dipenuhi dengan durian, harum manis, manggis, rambutan. Tak larat nak makan. Jadi kita nak kata kita ni pendakwah, malu kadang-kadang. Pasal apa? Ujian kita tak besar. Setakat orang kata sikit-sikit kot Facebook tu, maki sikit-sikit tu, tak berkudis kan? Tidak memberi kesan kan? Tapi kita tak minta lah orang main tetak dan sebagainya, wal'iyadzubillah lah. Tapi demikian, orang yang membawa kerja ni kena berhadapan dengan dugaan kan? Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung. Yang ni benda yang biasa tuan-tuan dengar kan? Allah kata apa? Musuh itu daripada syayatinal ins, daripada kalangan syaitan manusia, wal jin, daripada kalangan jin. Jadi syaitan yang kita sebut setan itu, dia boleh daripada kalangan jin dan dia boleh daripada kalangan manusia.
Sebab itu kita juga membaca dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada syaitan dalam bentuk jin, ada syaitan dalam bentuk manusia. Dia manusia, tetapi perbuatannya, tindakannya, perlakuannya, sikapnya syaitan. Ada manusia yang disebut oleh Al-Quran hanya zahir dia manusia, hakikatnya dia syaitan. Perwatakannya, sebab itu kita tengok ada sifat-sifat syaitan yang ada pada manusia. Ada pada manusia. Kemudian Quran sambung lagi, kalau kita boleh tengok apa yang disebut dalam ayat ni. Syaitan daripada kalangan manusia dan syaitan daripada kalangan jin, yuhi ba'duhum ila ba'd dzukhrufal qawli ghurura. Mereka itu membisikkan, yuhi, membisikkan, mewahyukan, menyampaikan di antara sebahagian kepada sebahagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang dihiasi dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang cantik, tetapi dengan tujuan untuk menipu. Jadi daripada ayat ini tuan-tuan, kita mendapat suatu perkara yang sangat besar, iaitu apa dia? Bisikan syaitan. Dan kita daripada ayat ini, antara ulasan dan huraian yang sangat penting untuk kita hadam, untuk kita tuntas, apa dia? Bisikan syaitan. Kerana inilah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Bisikan syaitan. Dan kita nak tengok sebentar nanti daripada Al-Quran, daripada hadis, apakah yang dibisikkan oleh syaitan, supaya bila benda itu timbul, benda itu muncul dalam diri kita, dia keluar dalam diri kita, kita tahu kata ni bisikkan syaitan. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang benda tu terlintas dalam hati kita, dia main dalam fikiran kita, ada dalam minda kita. Kadang-kadang manusia dia tewas dengan bisikan itu. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bisikan syaitan ni, kalau boleh kita baca sedikit apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, iaitu mereka pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa telah muncul dalam diri mereka suatu bisikan, perkataan yang mana sangat buruk sehingga ke tahap mencela Allah dan Rasul. Benda tu mai dalam diri mereka. Dan apa masalah mereka? Mereka berasa macam mereka yang kata. Mereka mari tanya Nabi dalam hadis Muslim. Mereka kata, ya Rasulullah, telah muncul, telah terbit dalam pikiran kami, dalam minda kami, dalam hati kami suatu bisikan yang sangat kotor, sangat buruk, sehingga kami nak sebut pun tak sampai hati. Adakah itu daripada hati kami? Adakah itu daripada diri kami? Dan kami rasa kami tak akan sampai ke tahap tu untuk sebut perkataan itu. Ditafsirkan oleh para ulama perkataan-perkataan kufur. Adakah kami yang kata? Adakah itu memang diri kami? Nabi kata tak. Wa huwa min sarih al-iman. Tetapi apabila adanya bisikan, itulah tanda kamu beriman. Maksudnya apa?
bisikan itu adalah gangguan daripada syaitan. Berdasarkan hadis Muslim ini jelas tuan-tuan, apa sahaja bisikan, suara yang tuan-tuan rasa benda itu kufur, benda itu jahat, ketahuilah ia datang daripada wahyu syaitan. Dia datang daripada lintasan syaitan. Dia datang daripada suruhan syaitan. Kadang-kadang tuan-tuan, benda ni kita dalam keadaan tak sedar, benda ni berlaku, bermain dalam fikiran kita. Seperti apa? Sangkaan buruk. Tidak pernah terdetik dalam hati kita untuk bersangka buruk dengan seseorang. Tak pernah terlintas. Hatta kalau lebih teruk kita pun tak kenal dia. Dia pun tak ada kaitan dengan kita. Tiba-tiba boleh ada dalam diri kita perasaan nak bersangka buruk dengan dia. Mai mana cetusan tu? Siapa yang mencetuskan api-api tu? Berdasarkan hadis ini dan berdasarkan ayat yang kita baca tadi, dia datang daripada bisikan dan cetusan syaitan. Sekali kita akan sebut pada tuan-tuan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut apa? Al-Imam Nawawi kata, apa sahaja lintasan yang ada di dalam fikiran kamu dan bisikkan di dalam hati kamu, suara dalam, bisikkan lintasan dalam hati kita, yang mana bukan dengan pilihan dia dan dia telah berusaha untuk melawannya, bukan daripada pilihan dia, bukan daripada kehendak dia. Tuan-tuan, tak kalah tuan-tuan yang beriman ni nak bersangka ataupun nak menyebut ataupun nak berbisik ataupun nak berfikir sesuatu yang teruk, sesuatu yang kotor, sesuatu yang kufur. Al-Imam Nawawi kata kalau bisikkan itu keluar secara tiba-tiba, dia mari bukan dengan pilihan kita, bukan dengan kehendak kita, dan kita dah lawan dia mai juga, itu adalah bisikan syaitan. Itulah bisikan syaitan. Kemudian kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apa sahaja yang ada di dalam hati umatku yang terlintas, terdetik dan bermain dalam minda umatku, Allah tidak akan mengiranya sebagai dosa. Allah kata, innallaha tajawaza li ummati ma haddathat. Apa sahaja yang bermain dalam hati kita, bisikan, cetusan, minda, pemikiran kita ini, anfusaha, dalam dirilah, tidaklah diambil kira dan Allah memaafkannya selama mana dua syarat. Ma lam tatakallam au ta'mal. Dengan syarat dia tak sebut dengan lisan dia, maknanya benda tu duduk dalam kepala, duduk dalam hati, dia tak terbit kata atau dia tak buat benda itu, maka benda itu hanya menjadi satu lintasan, satu bisikan, dan dia tak ada kesan pada kita. Pasal macam-macam duk main dalam benak fikiran kita ni, macam-macam duk bergelojak dalam hati kita ni, macam-macam benda tak elok dalam hati kita ni. Kalau nak kira hati, rosak. Maka Nabi kata, bila benda itu mari, kita kena lawan. Tuan-tuan, dalam hadis, tuan-tuan bisa dengar, hadis ni masyhur. Hadis ni masyhur. Hadis apa? Saya kongsi sikit dengan tuan-tuan. Hadis yang mana dia akan muncul dalam hati orang beriman, iaitu hadis berkaitan dengan man khalaqa hadha. Siapa yang cipta benda ni? Bisa dengar tak? Persoalan ini dia timbul dalam diri kita. Siapa yang cipta benda ni? Siapa yang cipta benda ni? Siapa yang cipta benda ni? Mari kita tengok apa yang Nabi SAW sebut, dan mudah-mudahan kita jangan layanlah, kan? Pasal ni banyak orang yang rosak. Kerana apa? Dia melayan bisikan. Abaikan saya dah sebut. Daripada
Abi Ala, daripada Abi Ala, anna Uthman bin Abil As, bahawasanya Uthman bin Abil As radhiyallahu an datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia mari jumpa? Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu apa yang berlaku? Uthman ni dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, inna syaitan qad hali baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya. Syaitan telah datang kepadaku di dalam salatku, dan dia telah mengganggu salatku dan bacaanku, sehingga aku terkesan dengan gangguan tersebut. Aku jadi kalut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang Nabi sebut pada dia? Nabi kata, dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Yang membisikkan gangguan itu, yang mendatangkan bisikan sehingga engkau terganggu di dalam salat, namanya khanzab. Dan apabila datang lagi bisikan itu, gangguan itu yang kau dengar dalam salat itu, engkau memintalah perlindungan kepada Allah dan kau ludahlah sebanyak 3 kali. Maknanya apa? Berdasarkan hadis Uthman tadi, memang adanya bisikan sehingga menjejaskan salat. Itu baru satu. Kita tengok pula hadis yang berikutnya. Dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau boleh, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an iltifati fi as-salah faqal huwa ikhtilas yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil 'abd. Aisyah tanya kepada Nabi tentang perbuatan orang yang ikhtilas, yang beralih tengok kiri kanan, tak ada sebab, tak ada pasal, tapi dia beralih tengok kanan, dia beralih tengok kiri, lihat saja mata dia dalam solat, lihat. Nabi kata apa? Dia telah ditarik oleh bisikan syaitan. Artinya apa? Tindakan dia beralih kiri dengan kanan tu kesan daripada hasutan, bisikan syaitan, sehingga dia tak perasan dia beralih. Bila dia beralih, hilang khusyuk. Bukan ada sebab, tak ada pasal pun. Semua orang duduk elok dalam satu saf, semua orang semayang sama, tiba-tiba dia teringat nak beralih. Mai mana perasaan nak beralih tu? Mai mana tindakan nak tengok kiri kanan tu? Mari dari bisikan syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nampak? Ini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kemudian kita tengok pula satu lagi hadis yang saya janji dengan tuan-tuan tadi. Ini soalan yang sangat berat. Bukan sahaja setakat mengganggu khusyuk di dalam salat, tetapi boleh membatalkan akidah. Apa dia? An Abi Hurairah radhiyallahu an qal, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas yatasaalun hatta yuqal hadha khalaqallah faman khalaqallah. Abu Hurairah kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
akan muncul dalam diri manusia pertanyaan-pertanyaan yang pelik. Pertanyaan apa? Mula-mula sekali dia akan keluarkan apa? Man khalaqa hadha, man khalaqa hadha. Siapa yang cipta alam ni? Siapa yang cipta bukit ni? Siapa yang cipta ni? Kemudian dia akan jawab Allah, Allah, Allah. Lepas tu bermain-main dalam fikiran dia sampai apa? Soalan, man khalaqallah, siapa yang mencipta Allah? Sebab itu tuan-tuan, ini penting ahli sunnah ni. Tuan-tuan kena ingat, ahli sunnah tidak pernah memasuki perbahasan berkaitan dengan Allah dalam. Dia panggil ta'ammuq. Kita tak bincang tentang Tuhan ni dalam-dalam. Sebab bila kita bincang tentang Allah dalam-dalam, kita tak akan jumpa melainkan kesesatan. Saya bagi contoh mudah. Ni nak bagi faham ni. Kita tak payah bahas Tuhan ni teruk-teruk. Yang penting apa? Beriman dengan Allah dan mentauhidkan Allah. Sebab itu Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah. Kamu hendaklah berfikir, merenung, mengkaji, menganalisa. Apa dia? Kaji apa? Kaji apa? Kaji apa? Kaji ciptaan Allah. Kaji. Pasal itu dalam Quran banyak ayat apa? Ayat suruh kita kaji alam. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tak tengoklah unta macam mana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Macam mana langit diangkat? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Macam mana gunung dipasakkan? Tuhan suruh kita tengok apa? Tuhan suruh kita tengok alam, kaji alam. Tapi yang buat kerja ni orang kafir banyak. National Geography, tuan-tuan, antara rancangan yang bagus tuan-tuan tengok National Geography. Dosa pun tak ada pasal tengok binatang. Tengok macam mana dia ambil semut, tengok kejadian alam semua, dia menambahkan iman. Tapi Nabi kata, ingat. Ni tuan-tuan duk mengaji banyak ni. Duk masuk tarikat ni, duk masuk tasawuf ni, duk masuk ajaran ni, ajaran. Wala tafakkaru. Nabi kata wala tafakkaru. Jangan sesekali kamu berfikir tentang zat Allah. Sebab itu kadang-kadang ada orang duk beramal dengan hadis palsu, isim. Tuan-tuan bisa dengar ada hadis itu palsu, tak sahih. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, dia kenallah Tuhan. Itu dia pun carilah diri dia, mengenali diri apa semua. Lepas tu mailah perbincangan benda-benda yang tak ada zaman Nabi ni. Benda ni benda. Tuan-tuan kalau dengar, tuan-tuan tahu ini ajaran yang menyimpang. Bincang apa? Hakikat makrifat syariat. Tu dia. Hakikat syariat makrifat. Apa lagi part-part tak tahu. Ini hakikat, ini syariat. Kamu orang syariat, kami orang hakikat. Kamu yang semayang ni baru syariat, baru kulit. Kami yang tak semayang ni, yang hampa tak faham ni, kami adalah hakikat. Seperti mana Musa tak boleh faham Khidir, hampa adalah Musa, kami adalah Khidir. Pasal itu geng tarikat cukup sakan dengan Khidir ni. Kata tuan tak percaya, geng Khidir ni dia tak ada masalah, tapi geng tarikat cukup sakan dengan dia. Pasal apa? Kerana mereka adalah makam Khidir. Khidir tu makam hakikat, Musa makam syariat. Pasal itu bila Khidir bunuh budak, katok kapal, Musa tak faham. Pasal Musa syariat. Musa syariat, Khidir hakikat. Dan tuan-tuan kadang-kadang tengok pasal apa mereka ni menari sampai tak ingat diri. Pasal tuan-tuan baru syariat. Mereka dah sampai makrifat hakikat tu. Tuan-tuan tahu dah hakikat makrifat? Kadang-kadang tuan-tuan tengok mereka menari macam orang yang apa? Hilang ni. Macam orang yang gila, macam orang yang tak ketahuan hala. Mereka bukan gila, tapi mereka tenggelam dalam apa? Dalam ni Tuhan ni, mencari Tuhan, mereka tenggelam. Mereka zuk, mereka sampai ni makam, sampai makam. Yang tuan-tuan takat zikir subhanallah, 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 itu luar, itu kulit. Orang kulit tak faham orang isi, mereka isi. Tuan-tuan dengar kulit isi baru sikit pun pening dah. Dan kita kena pergi kepada akhirnya, kita kena pergi kepada maqam yakin.
Yakin. Akhirnya makam yang paling tinggi makam yakin. Macam mana nak sampai makam ni? Kena melalui jalan. Jalan inilah yang dipanggil suluk ataupun tariqah. Panjanglah cerita dia. Tapi kita tak payahlah. Kita membayang 5 waktu. Lepas tu kita berzikir. Hari Arafah ni kita puasa. Raya ni kita korban. Lepas tu kita raya macam biasa, cukup lah. Pasal apa? Itulah Nabi. Itulah Nabi. Tak ada cerita Nabi pergi duduk menari, berzikir, masuk langguh apa semua tu, tak ada. Kita ikut hak Nabi lah selamat. Nabi apa dia buat? Dia mari mayang masjid, dia balik pergi kat keluarga dia, buat kerja, hidup macam biasa. Itu Nabi. Kan? Tak ada Nabi cerita hakikat syariat makrifat ni, tak tahulah. Kan? Sehingga apa? Orang pasal tu, saya bagi contoh. Bila Allah bercakap tentang sifat-sifat dia, ini perbincangan akidah. Bila Allah dalam tauhid al-asma' was sifat, bila Allah bercakap tentang sifat dia, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan itu bersemayam di atas arasy. Imam Malik bin Anas diajak kita mudah ya. Imam Malik kata apa? Al-istiwa ma'lum. Bersemayam, istiwa ni bersemayam. Kita tahu bersemayam. Macam mana? Wa kaifiyatuhu, cara Tuhan bersemayam majhul. Tak tahu. Dan kata Imam Malik, wasu'al anhu bid'ah. Siapa-siapa yang duk tanya macam mana Tuhan duduk, macam mana Tuhan bersemayam, itu adalah soalan bid'ah yang tak pernah ada pada zaman Nabi. Artinya kita beriman lah. Beriman. Quran kata macam tu, kita beriman. Tapi prinsip kita apa dia? Laisa kamithlihi syai'. Tuhan tu dia tak sama dengan kita. Tuhan dengar, kita pun dengar. Sama tak? Tak sama. Dia kata wallahu sami'ul alim, dia maha mendengar, kita pun mendengar, tapi tak sama. Dia kata dia melihat, kita juga melihat. Senang, tak sama. Tuan-tuan nak beriman macam mana? Tak, tuan-tuan kata tak sama dengan kita, cukup. Tapi ada orang dia nak masuk dalam. Okey, dia kata kalau kata Allah bersemayam di arasy, ni soalan-soalan yang mari dari bisikkan syaitan. Dia kata sebelum arasy Allah duduk di mana? Okey, Allah dengan arasy siapa besar? Sebab kalau nak duduk di atas, nak bersemayam di atas sesuatu, kena benda yang nak duduk tu, yang nak berada di atas tu lebih besar daripada benda yang di atas. Di bawah kena lebih besar daripada di atas. Pasal apa soalan ni muncul? Sebab dia berfikir tentang Tuhan sama macam dia fikir tentang dia. Tuan-tuan faham tak? Apabila satu orang dia membayangkan Tuhan itu macam dia, soalan ni keluar. Pasal itu ada orang tanya, Allah turun ke langit dunia 1/3 malam. Malam di Malaysia tak sama dengan malam di Amerika. Macam mana Tuhan turun? Dan ni soalan yang ada orang bincang. Allah sebut dalam hadis Muslim, 1/3, Nabi kata 1/3 akhir malam Allah turun. Dia kata Allah turun macam mana? Malam tak sama. Allah turun di Malaysia dulu, lepas tu turun di Amerika. Pasal apa hang fikir macam tu? Tuan-tuan, mudah. Pagi bila tak tahu saya kuliah subuh, ada satu orang mai tanya saya. Dia kata, ustaz jangan marah nak. Bukan kuliah subuh, kuliah duha. Saya pergi kuliah di pejabat polis Padang Besar. Ada satu polis, dia lepas habis duk makan tu, dia mai tanya saya. Dia kata, ustaz jangan marah. Pasal apa? Saya nak tanya ni soalan pasal tajuk saya tu mati. Itu soalan ni bukanlah nak petikai Tuhan, bukanlah nak meragui kuasa Tuhan, tapi saya nak faham, saya nak tahu. Tanyalah, tak ada masalah. Kalau ikhlas tak ada masalah. Dia kata macam mana malaikat ambil nyawa orang? Pasal apa? Kalau orang mati di padang katong, dan kalau dia nak lari pergi ke padang besar. Soalan-soalan ini akan muncul, saya jawab dan dia setuju. Soalan-soalan ini muncul apabila manusia memikirkan tentang kekuasaan Allah, tentang malaikat,
mengikut apa yang dia lalui. Saya kata memanglah kalau lagu polis Padang Besar, tangkap orang di Padang Besar, tak tahu ada orang rompak di Kangak, dia tak ada lari pergi Kangak, kena polis Kangak tangkap. Tapi kalau kita faham malaikat berada pada dimensi malaikat, pada kuasa malaikat yang boleh bergerak dengan kekuasaan dan kekuatan yang Allah kurniakan, maka benda tu tak jadi masalah. Tidak akan jam kita. Ada orang mati di Padang Katung, ada juga orang mati di Kola. Dia tanya siapa dulu ah? Hak Padang Katung dulu ke hak Kola dulu? Ada nak dan sehari habis dia tanya semua. Mungkin dia bawa pergi esok kot. Itu kalau kita baca malaikat lagu push laju. Push laju pula ni kalau dia hantar, dia tak ada nak hantar pergi kawasan lain lah. Pasal itu kita bila memahami Allah, memahami malaikat, kita kena memahami dimensi Allah, memahami Allah itu sebagai Tuhan. Yang mana? Yang dia berkuasa. Tak payahlah kita bincang Tuhan turun lagu mana, macam mana Tuhan turun mana dulu, lagu mana dia turun. Kesemua itu bukan urusan kita. Yang penting Nabi kata dia turun, kita beriman dia turun. Adakah dia turun macam kita turun? Taklah, pasal dia sebut laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan makhluk. Habis, selesai takat tu. Kan? Macam kita lah tuan-tuan, kita akan kata apa? Contoh saya bagi kat tuan-tuan, sama kita. Dia kata, hang tolong pergi perbaik Ustaz meja aku. Awak, kaki dia patah. Kaki meja dia patah. Saya nak tanya tuan-tuan, kaki meja dia sama tak dengan kaki tuan meja? Dari sudut term, dari sudut istilah kaki, rijlun, kaki meja, meja pun kita panggil kaki, kaki kita pun panggil kaki. Tapi adakah tuan-tuan bayangkan kaki meja tu lagu kaki tuan-tuan? Dia kata patah tang mana? Patah tang kepala lutut ke tang buku lali? Hang ni apa ni? Soalan bagi ketahuan sikit. Patah buku lali, patah kepala lutut. Apa bukan kaki aku, kaki meja. Oh, tak sama ke kaki meja dengan kaki hang? Kaki juga. Nampak tuan-tuan? Dari sudut bahasa kita, dari sudut penggunaan kita pun kita faham tak sama. Apatah lagi walillahi mazalul a'la. Bagi Allah itu contoh dan sifat yang maha tinggi. Maka selesailah kita bila kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan pada level dia, kita pada level hamba. Tak sama. Jangan duk fikir. Kalau kita fikir, syaitan akan masuk jarum. Akhirnya apa? Kita mula membayangkan Tuhan. Bila membayangkan Tuhan, jadi macam mana? Tuan-tuan rasalah bila manusia membayangkan tentang Tuhan, manusia jadi lagu mana? Jadilah lagu mana yang orang kafir duk buat. Tuan-tuan tengok apabila orang India membayangkan Tuhan dia, maka jadilah Tuhan orang India. Tuan-tuan tengok Tuhan Hindu, tidak lari macam mana Hindu. Tuhan Hindu, kalau tuan-tuan tengok Tuhan Hindu macam Hindu. Macam dari sudut warna ni, kawan saya bagi tahu Jesus Christ tu, Jesus yang disalib tu, Isa yang depa kata Jesus tu, berbeza di antara satu tempat lain. Bila pergi Jesus di India, hitam. Bila pergi ke Amerika, masuk dalam gereja Amerika, putih. Sebab apa? Tak kalah orang India, Hindu nak pergi duk sembah Jesus putih, tak padalah. Jesus kena ikut kami lah, hitam juga. Maka pasal itu Jesus pun kita tak tahu yang mana satu Jesus. Maka sebab itu Tuhan tak bagi kita bayang. Tuan-tuan tengok pula Tok Kong Cina. Tok Kong Cina tak lari jauh daripada orang Cina. Mata sepek, perut boroi, macam apek tu. Pasal apa? Pasal mereka membayangkan. Pasal itu antara benda yang Tuhan haramkan, membayangkan dan berfikir tentang Tuhan. Di situ pintu bisikan syaitan untuk merosakkan kita. Kita bagi laluan pada azan, saya kita sambung sikit tentang bisikan syaitan, insya-Allah taala. Okey tuan-tuan. Di antara bentuk bisikan syaitan yang juga penting untuk kita tahu, kerana dia bukan sahaja berbahaya tetapi telah memusnahkan keluarga Nabi. Bisikan ni tuan-tuan saya nak abang berat pasal apa? Bukan keluarga manusia biasa yang rosak. Keluarga Nabi rosak. Pecah belah. Habis jahanam keluarga Nabi. Kesan daripada bisikan. Mari kita tengok, saya akan buktikan. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang kelima. Kita tolong beringat mai saja bisikan ni, perasaan ni
Rasa lagu ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dia? Jahannam lingkup habis keluarga Nabi Yaqub. Berpecah belah, bercerai-berai habis keluarga Nabi Yaqub. Disebabkan apa? Dalam surah Yusuf ayat 5. Bisikkan syaitan dalam bentuk hasad. Hasad. Jadi segala perasaan hasad, bahasa Melayunya dengki. Hasad, dengki ni, kalau tuan-tuan muncul ada perasaan hasad dengki tu, ketahuilah ia daripada syaitan. Apa dia tu dengki? Kena terjemah pula dengki. Dengki ni apa dia? Hasad ni apa dia? Hasad, dengki. Dengki tu apa? Tak boleh tengok orang lain lebih. Tak boleh tengok orang lain lebih nikmat baik. Kalau lebih nikmat buruk tak apa. Seperti sakit, teruk dia sakit, ada kita dengki. Tuan-tuan dengki tak? Kawan tu sakit teruk lah, dengki aku. Awak dia sakit teruk, aku tak sakit. Payahlah kita nak jumpa kamat lagu tu. Kita akan dengki pada macam mana yang disebut oleh Nabi Yaqub. Apabila Yusuf cerita kat dia mimpi dia tengok bulan bintang sujud dekat dia, tengok dia kata apa? Wahai anakku, pasal itu kita dengan anak-anak janganlah duk buat perangai apa? Melebih-lebihkan antara satu. Pasal apa? Kerana nanti syaitan akan masuk jarum. Bila syaitan masuk jarum, Jahannam habis keluarga kita. Satu hari ada satu anak mari dekat Nabi. Kalau tuan-tuan jamu derian, jamu semua anak-anak. Jangan duk pilih kasih. Kalau bagi kat satu orang, bagi semua. Kalau puji, puji semua. Jangan beza-bezakan. Nabi tak benar kan? Satu hari seorang anak main mengadu. Dia kata pak dia bagi khadam dekat abang dia, tak bagi dekat dia. Dia pun anak juga. Nabi panggil bapa. Nabi kata betul ke? Dia kata betul. Ada rancangan tak nak bagi dekat anak-anak yang lain? Dia kata tak. Nabi kata ambil balik lah. Nabi suruh ambil balik. Nabi kata kat dia, kat bapak tu, dan kita semua bapak-bapak di sini, i'adilu baina auladikum. Berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Sebab apa? Bila kita buat sesuatu yang menampakkan kita lebih daripada anak tu, syaitan akan masuk dan melahirkan dengki. Pasal itu kalau tuan-tuan deal dengan anak-anak, deal to be fair, supaya syaitan tak nampak ruang untuk rosakkan kita. Itu berat tuan-tuan. Sebab itu apabila Nabi Yaqub, Nabi ni bagi tahu dekat anak dia Nabi Yusuf, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi engkau kepada adik-beradik engkau, yang kita orang Melayu sebut sepusat sepusin ni. Adik-beradik tu, kalau orang luar dengki kat kita, tak heran sangat ni adik-beradik ni. Kan? Adik-beradik, pasal itu bila kita sama-sama adik-beradik ni, beware lah. Rambut sama hitam, kan? Tapi hati kita tak tahu. Tawaduk. Tuan-tuan tahu tak apa kata Nabi Yaqub? Aku bimbang mereka akan membuat satu rancangan jahat kepadamu, dan dia tutup dengan apa? Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Artinya rancangan itu hasil bisikan syaitan. Betul tak? Betul. Antara benda yang paling syaitan suka apa dia? Bisikan yang boleh memutuskan silaturahim. Bisikan hala berkelahi, hala bertengkar, dan yang paling hebat sekali, yang paling dia sok sekali, grand prize, bercerai lah. Pasal itu tuan-tuan, tak boleh satu orang isteri bersangka dengan suami dia, kerana itu semua datang daripada bisikan syaitan. Macam mana satu orang isteri dia boleh pergi ragui suami dia? Pasal apa? Ini mari daripada percikan syaitan. Percikan syaitan ni mungkin datang daripada jenis manusia. Laki hang pergi mana? Malam-malam tengok tak ada. Dia pergi ikut kelas Ustaz Mat. Betul ke? Kawan ni tak pernah pun duk sangka apa-apa tau. Duduk di rumah tunggu laki dia balik. Laki pasal apa abang balik pukul 11.30? Pukul 10 baru Ustaz Mat berhenti.
Akai dia pergi kena tom yam kedai petani mana, duk tuduh kita pun 3.10. Itulah no ustaz semangat mengajar, nak buat macam mana abang no. Itulah nak kata ustaz suruh berhenti awal pun aku segan kan. Tak biar duk sangka. Sebab itu antara fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, antara fatwa yang agak kontemporari, tidak boleh menyiasat telefon suami. Tak boleh. Ulama tak benar kan? Fatwa tu bukan petua, bukan pandangan ni, bukan kita nak main-main. Ulama kata tak boleh. Tak boleh kita siasat. Tak boleh kita buka, tak boleh kita siasat, tak boleh kita selongkang. Apa pasal kita nak selongkang? Kita tak boleh ambil tahu. Melainkan dia gurung kita, tak bagi makan ke apa. Dia bagi kita makan cukup apa semua, tak ada korang apa semua. Kita tak payah duk kacau apa. Inilah kita duduk di rumah tak tahu apa, diperbodohkan. Ini sebenarnya bisikan syaitan. Baik kita bodoh tapi rumah tangga kita aman, bahagia, daripada cerdik habis jahanam. Betul tak tuan-tuan? Saya bukan nak suruh tuan-tuan tipu dah. Saya bukan nak suruh tuan-tuan tipu, bukan saya buka peluang tuan-tuan buat benda tak elok, tapi saya nak bagi tahu syaitan memang cari buah ni. Rugi saya tak buat bini main malam ni. Tajuk bagus. Saya pun tak tahu kata tajuk bagus. Tengok-tengok bagus tajuk. Tak? Semua perceraian dia bermula daripada sangkaan. Dak, okey. Tu dia lah ustaz. Duk suruh saya betul sangat. Duk suruh saya tak cek sangat. Ustaz tahu kata dia menikah dah. Kalau saya cek mungkin daripada awal saya boleh halang. Soalan saya, apakah dosa yang dia buat? Soalan saya akan tanya balik. Ramai bini main cerita perangai lelaki dia. Saya akan tanya apa dosa dia. Tu dia menikah. Soalan kedua, adakah menikah tu dosa? Itu soalan. Mati tang tu. Inilah laki-laki semua sama. Kita main cerita kat dia, dia boleh teguk laki kita, dia pun masuk belah laki. Saya bukan masuk belah laki. Saya nak tanya tuan-tuan, dia tak setuju suami dia kahwin. Saya nak tanya dia balik. Bila suami dia kahwin, apa dosa suami dia? Saya akan tanya, makan cukup tak kak? Alhamdulillah. Anak-anak semua dia bagi dak nafkah. Ada apa dia pukul kak ke? Tak ada. Jadi kak nak main mengadu apa? Dak, saya nak main habaq dia menikah lah. Dan tak ada dalam kisah hudud, tak ada kisah takzir pun tak ada kesalahan yang dikatakan menikah tu sebagai dosa. Tak ada, dia bukan dosa. Masalahnya syaitan telah menggambarkan berkahwin dua tu sebagai satu dosa. Akhirnya apa? Siapa yang kahwin dua dianggap melakukan sebesar-besar dosa. Sehingga dia pandang orang yang kahwin dua ni, teruknya, teruk. Orang yang pergi buat syirik tak teruk, pergi menikah dua teruk. Menduakan Tuhan tu tak teruk, menduakan dia teruk. Dia kata laki saya buat apa pun tak apa, tu dia bahasa orang perempuan, tapi jangan menikah dua. Apa ni? Dan saya bukan soal poligami, tapi soal tengok, nampak bagaimana syaitan masuk dan kita tak sedar. Sebenarnya tindakan amarah kita itu daripada bisikan syaitan. Kalau tuan-tuan, saya kena baca hadis ni, tidak orang perempuan nanti marah saya. Kalau saya baca hadis ni, mereka tak boleh kata apa, pasal hadis ni hadis Nabi. Takkan mereka nak marah Nabi. Daripada Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis membuat arasnya, membuat mahligai singgah sana kerajaannya di atas air, yakni di atas lautan. Kata para ulama, kerajaan mulk iblis, dia punya center dia laut. 'Alal ma'. Thumma yab'athu saraya fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha. Dia pun arahkan semua tentera-tentera dia, pi bisik, pi hasut, pi kacau manusia. Depa pun pilah hasut kawan nu, bisik kawan ni, cucuk kawan nu, cucuk kawan ni. Semua dia pilah. Semua dia pi hasut buat macam-macam. Lepas tu Malik bawa report. Hang, apa jadi lepas hang pi? Kawan ni pun saya buat dia minum arak.
Hang, dia ni lepas saya hasut, lepas saya bisik, dia tikam ekor, dia berjudi, dia buat benda jahat, berzina apa semua. Syaitan kata okey. Mai last sekali kawan ni, dia cerita hasil daripada bisikan dia tu. Yang lain bisikan, yang lain pun sakan juga. Berzina, mencuri, berjudi, minum arak, bunuh orang apa semua, bergaduh apa semua. Mai kawan ni, Iblis sebagai ketua tu merasa begitu takjub sehingga dia mendapat apa? APC. Tahu APC? APC kaki tengah kerajaan, anugerah perkhidmatan cemerlang. Dia mari dekat Iblis, dia kata apa? Dia kata ma sana'ta syai'. Qala yaji'u ahaduhum. Mari syaitan ni. Yang lain semua dia tak. Dia kata okeylah, bolehlah. Mari syaitan ni dia kata ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Dia kata saya ni nak main repot lah. Setelah saya bisik, saya cucuk, saya hasut, dan syaitan ni dia bukan main duduk depan kita tau. Dia tanya orang perempuan, ada nampak syaitan tak? Tapi perasaan dia tu mari dia ada syaitan. Lepas tu bahaya syaitan ni musuh dalam selimut. Termasuklah yang dia kata ditelan mati mak, diluh mati bapa. Nak cerita pun serba salah. Syaitan macam dia pergi dekat Adam, dia kata apa? Nak suruh pun tak, nak larang pun tak, tapi nak nasihat lah. Yang menasihat ni kebanyakannya jahanam lah. Kalau kita betul-betul nak selamatkan rumah tangga, betul-betul nak kesian pada perempuan bini tu, kita tak payah cerita langsung. Tak payah cerita pada awal. Pasal apa? Pasal tak ada benda pun nak cerita. Benda yang suami dia buat tu tak ada benda pun. Tuan-tuan, patutnya wanita kena jawab macam ni. Kalau ada orang main cerita, dia tak hantar kata lelaki hang kahwin, alhamdulillah dia mengamalkan sunnah, dia menghidupkan sunnah Nabi. Sebaik-baik lelaki adalah yang ramai isteri. Aku bersyukur dia dapat mengikuti sunnah Nabi. Semayang jemaah pun dia buat, puasa Isnin Khamis tak tinggal. Satu lagi sunnah dia buat. Aku bersyukur. Terima kasihlah hang tolong abang. Kawan tu akan rasa apa? Spoil, balik terjun bangunan. Aku nak bagi dia angin, tentu dia pula boleh duduk. Tak jadi, syaitan tak jadi, tak masuk jarum. Tak masuk jarum, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata ma taraktuhu, aku tidak balik mai ke tempat ni melainkan farraqtu bainahu wa bainah. Depa bercerai. Tuan-tuan tahu bila Iblis dengar ni, Iblis turun daripada singgahsana dia tu. Turun. Respect lah. Dia turun. Fayudnihi minhu. Dia pergi dekat. Dia turun, dia dengar tu, dia turun. Ni'ma anta, sebaik ni'ma. Bahasa Arab ni kalau buruk bi'sa, kalau baik ni'ma anta, sebaik-baik syaitan, yang terbaik, yang cemerlang, excellent hang. Pasal apa yang hang buat ini dalam kategori yang sangat hebat. Jadi sebab itu kata para ulama, apa sahaja yang membawa kita kepada sangkaan buruk, su'udzan, atau membawa kita kepada pertelingkahan, pertengkaran, maka elakkanlah, kerana ia sebahagian daripada bisikan syaitan. Tak kira lah atas nama nasihat ke, atas nama teguran ke, atas nama apa ke, sebenarnya ia merupakan bisikan syaitan. Jadi, bila kita tahu kata itu kerja syaitan, kita nak buat apa? Allah kata apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah sebut dalam Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Lagi syaitan bisik apa lagi, tuan-tuan? Saya tak sempat nak baca ayat dia, tapi tuan-tuan balik cari. Allah sebut di antara bisikan syaitan, selain daripada memisahkan hubungan silaturahim, hubungan suami isteri ke adik-beradik ni, syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan bila kamu berniat untuk melakukan sedekah. Tu dalam Quran tu, dalam Quran. Dalam Quran sebut dia mai bisik apa? Dia mai bisik supaya kita takut miskin, takut susah, takut rugi.
bila kita buat kebajikan. Ada tak tuan-tuan berasa macam tu? Sebenarnya itu bukan perasaan tuan-tuan, tapi bisikan setan. Kadang-kadang ada orang dia nak bagi dah, nak bagi sangat-sangat dah. Tiba-tiba mai sampai dia jadi berbelah bahagi. Mula-mula tu dia nak bagi. Dia kata saya memang niat ustaz nak bagi. Memang niat nak bagi ni. Tapi mai berbelah bahagi pula ustaz, pasal apa tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istighfar, ambil bagi. Dan memang akan mai perasaan takut miskin, takut rugi ni memang mai daripada syaitan. Dan kata para ulama, apa sahaja tuan-tuan nak mudah nak ringkaskan tajuk kita malam ni, apa sahaja bisikan yang menghalang tuan-tuan daripada buat kebaikan, ia adalah daripada hasutan dan bisikan syaitan. Koklah tuan-tuan tanya, macam mana nak tahu yang ni syaitan, yang ni malaikat? Malaikat pun ada juga. Nak senang ya? Kalau hala baik, itu malaikat. Tapi kalau ke arah mendorong ke arah jahat, itulah syaitan. Tuan-tuan boleh differentiate sendiri. Boleh bezakan sendiri. Dia kata pasal apa tak mai kuliah malam tu? Aku nak mai dah. Tiba-tiba malaikat bisikkan kepada aku, jangan mai, mungkin hujan, ada bahaya di tengah jalan. Tu kan malaikat tu setan. Setan. Pasal apa hang tak buat korban? Aku nak buat korban dah. Lepas tu aku mendapat satu suara ilham mungkin daripada Allah. Allah kata apa? Suara tu kata apa? Jangan buat. Pasal apa? Banyak ada orang buat saat ni membazir. Oh. Quran suruh korban, tiba-tiba dia mai perasaan dia jangan korban. Kita tahu dah bisikan itu daripada syaitan. Menang ya? Banyak. Duk tengok elok-elok tilawah Al-Quran TV 1, pi buka TV 3. Bisikan apa tuan-tuan? Bisikan apa? Duk elok ada dengar. Jemu mengantuk. Oh. Buka TV 3 hilang mengantuk. Bisikan apa tu? Bisikan syaitan. Takkan bisikkan malaikat. Malaikat kata, buka TV 3 tengok apa tilawah duk tengah kak lah. Oh, takkan malaikat nak kata lagu tu. Ini saja. So, tuan-tuan, last conclusion. Nak tutup dah ni. Apa kita punya mauqif? Apa stand kita? Kalau jahat, jangan ikut. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau jahat, jangan ikut, jangan buat, jangan turut, jangan benarkan. Kalau baik, buat. Mudah-mudahan. Ni nak mangkit tidur pun bisik dah. Mangkit. Yang malaikat bisik juga. Baca doa. Ni dalam hadis ni. Satu orang tu dia dengar dua bisikan. Mangkit. Baca doa Nabi kita. Lepas tu dia mangkit, dia tak baca. Boleh ke setan. Sekali nak tidur ni, bisik lagi. Tidur. Yang tu kata, baca ayat kursi lu, baca doa lu, baca ayat kursi lu, qibah lu tempat tidur kan. Dia pun boom lena, boleh ke setan. Kita tak dengar pun bisik tu, tak dengar pun suara tu. Lepas tu kita tanya, tidur baca dah ke tak? Tak. Tak baca tu artinya syaitan dapat lah. Ini saja dalam hidup kita, pertarungan antara syaitan dan malaikat senantiasa berlaku sehingga mati. Nabi kata apa? Dekat nak mati pun dia tak putus asa lagi. Masa kita nazak tu dia mai lagi. Antara apa yang dia kacau, dia tak akan benarkan kita mengucap. Pasal itu kita kena tolong orang yang nak mati tu mengucap. Pasal apa? Dia sedang bertarung dengan syaitan. Sampai tahu tu lah. Pasal itu Nabi suruh kita pergi bisik la ilaha illallah. Lakinu mautakum, lah hadis Muslim. Lakinu mautakum, baca la ilaha illallah, ajak la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal setan duk tahan tak bagi dia baca. Kalau dia baca, berjaya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sebelum mati sebut la ilaha illallah, jamin satu tempat wajib ada syurga untuk dia. Tuan-tuan, marilah kita sama-sama bersiap sedia berhadapan dengan bisikan syaitan, dan mudah-mudahan kita tak terjatuh dan tewas dengan hasutan dan bisikan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.